Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa 7 malam, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk Seri Zakaria Sam yang bersidang bersama Datuk Dr. Badariah Sahamid dan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abdul Karim Abdul Jalil secara sebulat suara mengekalkan hukuman penjara seumur hidup dan 6 sebatan ke atas 3 individu yang terlibat dengan kes culik kanak-kanak Belanda 4 tahun lalu. Rayuan 3 tertuduh Chong Tat Siong, Pung Ka Fai dan Lee Pak Seng ditolak memandangkan kesalahan yang dilakukan adalah serius dan mampu menggugat ketenteraman awam serta dikuatiri mengundang konflik antara dua negara. Korum ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi selepas menolak rayuan balas pendakwa raya agar ketiga-tiga tertuduh dikenakan hukuman mati. Penceramah bebas Dato' Muhammad Kazim Ilyas dibenar pulang ke rumah selepas menjalani rawatan selama 4 hari di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Beliau yang dikenali sebagai Ustaz Kazim memaklumkan kesihatannya semakin pulih dan pakar perubatan menasihatkan untuk berehat selama 6 minggu di rumah. Sementara itu, pakar perunding kardiologi HUSM Profesor Dato' Dr. Zulkurna Yusof memaklumkan tempoh 6 minggu untuk berehat mencukupinya memandangkan serangan jantung yang dihadapi adalah ringan. 9 exco kerajaan Kedah dilantik semula di bawah pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah dan telah mengangkat sumpah jawatan pagi tadi di Istana Anak Bukit Alor. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Barisan Jemaah Pemangku Sultan Kedah diketuai Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Salahuddin Sultan Badlisha. Mendahului senarai Adun Gua Cepedak Datuk Dr. Ko Abdul Rahman Ko Ismail, Adun Sungai Triang Datuk Suraya Yaakob, Adun Tanjung Dawai Datuk Tajul Urus Mat Zain, Adun Kuala Nerang Datuk Badru Hisham Hashim dan Adun Air Hangat Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid. Turut mengangkat sumpah Adun Belantik Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah, Adun Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur, Adun Jitra Datuk Aminuddin Omar dan Adun Gurun Datuk Dr. Leong Yong Kong. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Bakardin turut hadir pada majlis ini. Strategi memperbagai portfolio pelaburan akan diteruskan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Syahrir Rizal Rizwan memaklumkan pelaburan itu termasuk dalam sektor hartanah, infrastruktur dan ekuiti swasta melibatkan tempoh 5 hingga 7 tahun bagi menjamin pulangan yang mampan pada masa akan datang. Strategi kepelbagaian itu juga menyediakan peluang kepada KWSP untuk menjana keuntungan dan mengenal pasti pelaburan berpotensi yang menarik. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA telah meluluskan pelaburan bernilai 8 juta bilion ringgit bagi industri aeroangkasa sejak tahun 2011 hingga 2015 telah diluluskan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad mengakui industri aeroangkasa tempatan mengalami pertumbuhan yang pesat dan berjaya mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan baru. Perkembangan ini selari dengan matlamat menjadikan Malaysia pemain industri aeroangkasa utama di Asia menjelang tahun 2030. 17 terbunuh akibat taufan Winston yang memusnahkan perkampungan di kawasan terpencil dekat daerah Bas, salah sebuah kepulauan Fiji. Bencana itu telah menjejaskan hubungan komunikasi, malah bekalan air bersih juga turut terjejas sehingga memaksa penduduk menggunakan air sungai. Hampir 8,000 orang masih tinggal di pusat pemindahan selepas taufan melanda negara itu Sabtu lalu dengan kekuatan angin 325 km sejam. Penyelaras masyarakat tempatan di daerah Bas berkata mereka masih menunggu bantuan daripada kerajaan. 36 jam perintah berkurung yang dikuat kuasa ditarik balik hari ini bagi memudahkan usaha tentera menyelamat dan mencari mereka yang terperangkap. Saudara, dengan itu sekian semasa 7 malam. Untuk laporan penuh saksikan Nasional 8 kurang sejam dari sekarang bersama Fatil Hidayat dan Hani Muhili. Saya Syuhaida Arifin. Salam hormat.